Gang, nak tanya sikit gang. Kenal tak dua benda yang aku tunjuk tadi tu? Apa dia? Tak tahu. What the f***? Korang kena juga tahu, walaupun sikit. Sebab apa? Sebelum tu, jom kita roll intro. Hai dan Assalamualaikum. Nama aku Razi dan selamat datang ke channel YouTube aku, Al-Razi Production. Aku harap korang dalam keadaan yang sihat. Memandangkan kita dah masuk hari ke-21 berpuasa, so aku nak ucapkan selamat menyambut bulan puasa kepada yang Muslim. Dan kita bakal menyambut hari raya, tapi mungkin raya pada tahun ni agak berbeza disebabkan wabak yang berlaku, iaitu COVID-19. So just stay at home. Kita raya kat rumah je dengan family kita. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita terus ke sharing part kita. Jom. Okay guys, hari ni aku akan buat sharing dengan korang tentang 3 sebab kenapa korang kena tahu komponen komputer. Video ni sesuai untuk korang yang maybe zero dalam komputer, which is maksud aku zero tu tak bermaksud korang tak tahu langsung tentang komputer. Aku tahu most of people sekarang dia tahu macam nak pakai, maybe tahu sikit certain tentang PC and so on. Maybe kat luar sana ada yang memang kurang tahu tentang PC, perkara komen yang korang tak tahu. So aku share dengan korang dekat sini. So daripada video ni aku harap korang dapat tambah ilmu pengetahuan korang sedikit. Sebab aku buat video ni berdasarkan pengalaman dan poin-poin yang aku rasa relevan lah. Aku tak adalah pro, tapi aku still dalam learning process. Aku suka share dengan orang. So let's start the sharing part. Okay guys, sebab yang pertama adalah jimat duit. If korang nak beli laptop, PC ataupun komponen-komponen yang tertentu dalam PC, aku suggest korang kena untuk buat research dulu. Okay, research tu dari segi komponen-komponen yang ada. Contohnya macam dalam PC mesti ada CPU, processor, RAM dan so on lah. So bagi setiap komponen pula harga dia berbeza-beza, which is kebanyakannya bila lagi bagus, lagi kuat, lagi powerful, dia harga yang mahal lah. Dia kurang kemampuan dia, so harga dia lebih murah. Dan brand pun memainkan peranan untuk setiap komponen. So dalam market, korang ada banyak choice, pilih mana-mana brand, which is ada brand yang tawarkan dengan harga yang mahal. Yang mana yang mahal tu dia berkualiti lah. If korang dalam bajet yang sempit, korang ada pilihan lain, so korang pilih the brand tu, brand yang relevan lah, brand yang acceptable. Jangan korang beli yang kokak 100% China punya, sebab takut-takut korang pakai dalam few month, a few days kan, tiba-tiba dah rosak. Sadly korang trust, sebab nanti korang kena beli lagi kan. So burn duit lagi. Contohnya dalam prosesor, kalau korang perasan, bila dalam sebuah laptop atau PC tu dia pakai prosesor Intel, harga sebuah PC atau laptop itu dia lebih mahal berbanding kalau prosesor yang ditawarkan untuk PC atau laptop tu adalah AMD. Sebab ada brand yang tawarkan harga mahal, ada brand yang tawarkan harga yang murah. So each component tu aku suggest korang beli ikut kemampuan dan keperluan korang sendiri. Elakkan daripada korang tersalah beli setakat kerja Words, kerja ringan-ringan je. So korang just pakai Intel i3 kan. Contoh kalau macam korang nak buat editing ke, multitask kan, macam-macam kena buat. So korang belilah Intel i5 ke, i7 ke. So harga dia pun berbeza-beza ikut spek. Kalau contoh korang beli mahal, padahal korang nak buat kerja biasa-biasa je, korang dah membazir duit. Kalau contoh macam korang beli murah-murah tapi korang sebenarnya nak kena buat kerja berat, contoh macam korang nak buat video, buat AutoCAD, buat Photoshop kan, benda-benda grafik tu, korang beli yang biasa-biasa, rugi lah. Sebab satu hal, korang dah beli, power yang dia tawarkan tak mampu nak run smooth untuk korang punya
kerja tu. And possible untuk rosak tu lagi mudah. Aku ada pengalaman which is darjah 6 dulu aku dapat hadiah beli laptop. Sebab darjah 6 aku dapat 5A best art. So aku beli laptop yang mid lah, tengah-tengah. Laptop sekadar buat kerja je sebenarnya, tapi aku push main game tu. Aku dapat pakai dalam masa 3 tahun je. So laptop tu dihantar kedai, orang tu cakap motherboard aku rosak. Sebab masa tu aku pakai AMD, which is aku langsung tak buat research langsung. So aku zero, aku main beli je. Harga pula masa tu budget dalam 2000 ke bawah lah. Sebab ya setakat nak beli saja kan. So ini laptop dia, tengok ni ada bekas daripada kedai, tapi aku tak repair pun, biar je. So daripada pengalaman yang aku share dengan korang sendiri boleh nampak which is bila korang salah buat pilihan ataupun korang tak buat research dulu, korang boleh rugi 2 kali ganda daripada apa yang patut korang beli terus. Maksudnya bila korang dah pakai yang low spec untuk kerja yang berat, so dia dah jadi luar daripada kemampuan dia. So bila dah rosak, korang kena beli baru, which is baru tu harga dia mesti confirm 2 kali ganda lebih daripada apa yang korang dah beli sebelum ni. So buat research dulu. Okay guys, sebab yang kedua adalah jimat masa. Poin yang kedua ni sesuai untuk korang yang ada lebih daripada satu device, which is contohnya korang ada 2 PC, 3 PC, 2 laptop, 3 laptop kan. Bila korang tahu sendiri komponen-komponen dalam PC korang, apa yang ada dekat dalam PC yang selain daripada yang korang pakai tu, boleh ditransfer masuk dalam PC yang lagi satu. Contohnya korang ada 2 PC, which is PC A dan PC B. PC A adalah PC korang yang daily driver, which is PC B adalah PC yang korang maybe PC yang dah lama tak pakai atau yang backup. Bila korang ada masalah, korang boleh transfer barang-barang daripada PC A pergi ke PC B. Tapi ia bergantung pada hardware tu sendiri, which is hardware tu support atau tak untuk ditransfer ke sana. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab korang boleh self-diagnose. Korang boleh tengok YouTube, tengok internet, korang search brand PC so on, dan tulis masalah. Contoh tak boleh start ke, nanti dekat dalam internet tu mesti banyak pendapat daripada orang community akan sharing. Contoh macam PC kau ada masalah apa, nanti dia bagi tahu. So korang boleh check one by one, and bila korang dah detect maybe itu problem dia, korang boleh do yourself the work. Sebab apa? Sebab contohnya kalau korang ada assignment yang kena hantar esok, tapi hari ni PC korang breakdown and so on kan, korang boleh buat sendiri. Sebab apa? Kalau korang nak hantar kat kedai kena diagnose, which is ambil dalam a few days, dan nak layan customer lain lagi kan. So bila tu korang punya kerja lagi lambat. So bila kalau andai kata korang boleh self-diagnose, go on with that. Sebab dalam point ni, bila korang buat macam tu, lain daripada korang jimat masa, korang dapat jimat duit sekali. And korang boleh tambah pengalaman dan tambah ilmu, which is benda ni sesuatu yang berguna untuk korang. Sebab bila next time kalau andai kata PC korang breakdown lagi and so on kan, korang tahu macam mana nak buat, which is korang boleh use the skill, korang boleh gunalah ilmu tu. Kalau agak-agak korang rasa terlalu kompleks ataupun korang tak mampu, it's okay, jangan cubalah. Sebab dekat dalam internet sangat banyak tutorial which is korang boleh buat sendiri. So amat bermanfaat untuk korang kalau korang apply tips ni untuk dalam hidup korang. Sebab aku ada pengalaman which is aku ada PC yang sekarang ni jadi second daily driver aku, which is brand Dell Optiplex. Aku jarang pakai PC ni sebab dah lama dapat kot. Tapi bila aku nak pakai balik, aku perasan yang dia dah ada problem, which is dia tak boleh start tau. So aku fikir balik, kalau tak boleh start ni mesti dia ada problem daripada power supply. Sebab tak tahulah last time siapa yang pakai ni, maybe plug ada problem ke and so on kan. So dia effect dekat power supply. So aku pun try buat sendiri. Aku ambil daripada komponen PC lain aku, PC yang aku pernah pakai lah, and kebetulan dia punya power wattage dia lebih kurang. So aku swipe, aku buat sendiri. Aku tengok YouTube tu, aku cuba and then it's happen to be aku sukses untuk run balik PC tu. Okay guys, sebab yang ketiga adalah untuk elak ditipu. Sebab certain kedai yang offer benda yang korang tak perlu pun. So buat apa korang spend lebih-lebih untuk benda yang korang tak perlu. Contohnya diorang offer korang GPU sedangkan korang tak perlu. Sebab korang nak buat Word saja, maksudnya kerja-kerja office. Tapi andai kata diorang offer korang SSD untuk tambah perform, nak ambil. Kalau tak nak dah. Ada kes lain pula kalau dia tipu tu,
kalau korang tak tahu langsung apa-apa pasal PC, korang minta yang high performance punya tapi dia bagi biasa punya. Contoh korang minta GPU RTX 2060 daripada Nvidia tapi diorang bagi korang yang fake punya, maybe yang China punya ke. Kalau korang tak tahu langsung, memang korang senang kena tipu. Seriously, sebab harga bila korang dapat yang fake punya, dia agak jauh beza sikit. Tapi kalau korang tak tahu langsung, korang dah spend lebih tapi korang tak tahu, so korang sangat rugi. So sebab tu aku bagi tahu korang kena juga tahu sikit-sikit tentang komponen komputer ni. So tadi tu 3 sebab kenapa korang kena tahu komponen-komponen komputer. If korang rasa ada information yang aku sampaikan kat korang ada terlari sikit ke ataupun silap, aku minta maaf sangat-sangat. Korang boleh komen kat bawah, ataupun korang ada suggestion untuk konten aku yang terusnya, ataupun korang ada pengalaman, tips-tips atau point yang lain, korang boleh komen kat bawah. Okay guys, itu saja daripada aku pada hari ni. So if korang rasa video aku ni bermanfaat dan korang nak tengok lagi konten yang aku akan keluarkan, so jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan share, dan tombol notification untuk dapatkan update dengan video yang akan aku keluarkan. So stay safe guys. Assalamualaikum dan bye bye.